Salam sejahtera bersama saya Sharon dalam Berita Pagi Sabah, edisi Khamis 27 Ogos 2020. Situasi semasa COVID-19 di Sabah. Dua daerah masih mencatat kes aktif COVID-19 di negeri ini, iaitu Sandakan dan Semporna. Sandakan merekodkan 11 kes dan Semporna 1 kes. Jumlah itu menjadikan 12 pesakit masih dirawat di hospital. Menurut infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, sehingga kini 397 pesakit telah sembuh dan discharge hospital. Sehingga semalam, tiada pertambahan kes dicatatkan dengan jumlah kumulatif kekal 417 kes. Seramai 288 individu menjalani kuarantin di pusat kuarantin dan 415 orang menjalani kuarantin di rumah. Angka korban akibat COVID-19 kekal 8 kes, iaitu Kota Kinabalu 4, Tawau, Pinampang, Keningau dan Tambunan masing-masing 1 kes. Jabatan Hal Ehwal Wanita Jehua menyumbang 1,396 pakaian perlindungan diri PPE kepada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasa sejak Mac lalu. Pengarah Jehua Negeri Masturah Jamra berkata sumbangan tersebut merupakan usaha Persatuan Wanita Negeri dalam membantu petugas barisan hadapan menangani pandemik COVID-19. Bermula daripada PKP dan kami kata kita mesti ada juga sumbangan kepada Jabatan Kesihatan as a frontliner. So kami minta kerjasama dengan Persatuan-Persatuan Wanita. Secara adalah kami mintalah kepada mereka mana-mana yang ingin membantu Jehua dalam menjahit PPE ini. Beliau ditemui pemberita selepas penyerahan PPE kepada JKNS di Kota Kinabalu. 396 PPE diserahkan dalam majlis ini yang merupakan hasil inisiatif 14 persatuan wanita di negeri ini. Dalam pada itu, Mastura berkata pihaknya merancang untuk membantu wanita yang terjejas semasa pandemik COVID-19 dengan menyumbang barangan dapur. Unit Perubatan Transfusi Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Likas Sabah HWKKS memerlukan purata sebanyak 800 hingga 1,000 unit darah bagi menampung keperluan pesakit di hospital berkenaan. Pengarahnya Dr. Markus Neto berkata hospital memerlukan antara 30 hingga 35 unit darah setiap hari. Bagaimanapun statistik keperluan darah sedikit menurun pada fasa permulaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP berikutan langkah hospital menangguhkan pembedahan yang tidak efektif. Jelas Dr. Markus pada Mac lalu 500 unit darah dipindahkan manakala bagi April sebanyak 756 unit darah. Bagaimanapun permintaan darah kembali meningkat sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP iaitu sebanyak 1,018 unit darah. Sambungan itu, pihak hospital kini mula mempergiat semula kempen derma darah bersama badan berkanun dan agensi kerajaan dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Pusat Darah Negara. Dr. Markus turut merayu orang ramai untuk tidak menyebarkan berita palsu mengenai hospital yang mengendalikan kes COVID-19 kerana berupaya menjejaskan kutipan darah yang diperlukan terutama ketika pandemik COVID-19. Beliau menyatakan demikian ketika dihubungi pemberita RTM di Kota Kinabalu. Kilang Lateks Lembaga Industri Getah Sabah LIGS di daerah Beaufort bakal menyediakan peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan penduduk setempat. Ia berikutan tumpuan kilang untuk mempelbagaikan aktiviti hiliran berasaskan lateks pekat yang pastinya memerlukan tenaga kerja tempatan. Ketua Menteri Kerajaan Sementara Sabah, Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiq Abdal berkata, kilang tersebut juga akan menarik minat pelabur untuk melabur dalam aktiviti hiliran berasaskan lateks pekat kerana kemampuan Sabah membekalkan bahan mentah berkaitan. Untuk memperkukuh sektor pengeluaran lateks, LIGS menyasarkan 6 daerah iaitu Papar, Bungawan, Membakut, Kuala Penyu, Beaufort dan Sipitang sebagai pembekal bahan mentah lateks pekat. Ketika ini, keperluan lateks pekat bagi sektor pengilangan termasuk pengeluaran sarung tangan getah di Semenanjung
mencecah 400,000 tan setahun. Daripada keperluan itu, sekitar 10% mampu dibekalkan pengeluar tempatan dan 90% diimport dari Thailand. Datuk Shafie ditemui pemberita selepas pelancaran pembinaan kilang lateks LIGS dan Pusat Pembangunan Buah-buahan Koperasi Pembangunan Desa KPD daerah Beaufort. Mengulas pembinaan Pusat Pembangunan Buah-buahan KPD, beliau berkata kerajaan merancang untuk mewujudkan pusat pengeluaran dan penanaman buah-buahan tempatan di tanah KPD Kampung Lingkungan Beaufort. Peranan wanita sebagai modal insan membolehkan golongan Hawa menyumbang ke arah kesejahteraan hidup keluarga dan masyarakat menerusi bidang ekonomi. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah Datuk Safar Untung berkata ia dapat dilihat menerusi penguasaan golongan itu memanfaat kemajuan teknologi semasa untuk memajukan diri dalam bidang yang dicuburi, terutama melibatkan keusahawanan. Menurut Datuk Safar, penguasaan kemahiran teknologi membolehkan mereka menceburi perniagaan mahupun perkhidmatan tanpa had meskipun ketika berada di rumah. Beliau berucap merasmikan Majlis Ulang Tahun ke-32 Majlis Penasihat Wanita Sabah MPWS di Wisma Wanita, Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah, Datuk Datu Rosmadi Datu Sulai. Sementara itu, Pengerusi MPWS Datuk Noni Said mencadangkan agar sambutan Hari Wanita Negeri Sabah diadakan pada 26 Ogos setiap tahun. Beliau turut mencadangkan agar tarikh berkenaan dimasukkan dalam kalender sebagai salah satu acara penting yang disambut di negeri ini. Ia sebagai salah satu usaha bagi meraihkan sumbangan golongan wanita dalam pembangunan negeri. Berbaki 4 hari lagi, negara akan menyambut Hari Kebangsaan 2020. Justru rakyat di negeri ini terus digalak mengibarkan jalur gemilang bukan sahaja secara fizikal tetapi juga secara maya di laman media sosial sebagai menzahirkan rasa cinta dan sayang kepada negara. Pengarah Jabatan Penerangan Sabah Norzawiyah Bulka berkata, meskipun pada tahun ini sambutan tidak diadakan secara besar-besaran seperti tahun sebelumnya, namun ia tidak menjadi penghalang untuk rakyat sama-sama meraihkannya melalui pelbagai cara. Macam Jabatan Penerangan, kita memang menggalakkan rakyat untuk menzahirkan semangat patriotisme tersebut melalui platform media sosial kita. Jadi maknanya di mana-mana pun mereka berada, mereka boleh ambil gambar, ya, dan juga bersama dengan bendera jalur gemilang, dan kita boleh masukkan dalam kita punya platform media sosial supaya nampaklah kemeriahan. Beliau ditemui media di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Kota Kinabalu. Jelasnya semangat patriotik perlu terus disemarakkan meskipun dalam keadaan negara berdepan pandemik COVID-19. Terdahulu dalam sesi temu ramah bersama Sabah FM, beliau berkata JAPEN menjalankan 2 program utama dalam menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan, iaitu program Info on Wheels dan Merdeka di Community. Sementara itu, program Info on Wheels IOW dan Merdeka di Komuniti anjuran Jabatan Penerangan di seluruh negeri akan dilaksanakan sehingga 16 September depan. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Azman Sipan berkata, bagi IOW, program tersebut kini mencapai 50% pelaksanaan daripada 500 jumlah program yang disasarkan. Manakala program Merdeka di Komuniti kini mencapai 38% daripada 75 jumlah program yang dirancang. Menurut Azman, kedua-dua program yang dilaksanakan oleh 25 pejabat penerangan daerah itu bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan Negara kali ke-63. Program ini kita adakan sehingga 16 September bagi program Merdeka Community ini dan juga IOW. Mana kita kena habiskan 500 program untuk IOW dan juga 75 program untuk Merdeka Community sehingga 16, iaitu sepanjang bulan sambutan bulan kebangsaan ini.
Beliau ditemui RTM selepas program Merdeka di Komuniti Pejabat Penerangan Daerah Beluran 2020 di Kolam Acong, Beluran. Terdahulu program yang disertai agensi kerajaan negeri dan persekutuan ini bergerak secara konvoi di sekitar Pekan Beluran dan singgah di beberapa sekolah, seterusnya ke Taman Perumahan bagi mengedarkan jalur gemilang. Turut berlangsung pertandingan memancing dalam peserta konvoi. Nama saya Melissa N. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan 2020. Malaysia prihatin. Kami dari SK Bantaian Tampagoli ingin mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan 2020. Malaysia prihatin. Nama saya Audrey J. Galus. Saya inginkan mengucap Hari Kebangsaan 2020. Sayangilah negara kita. Malaysia prihatin. Kami guru-guru SK Bantaian Tamparuli mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan 2020. Malaysia prihatin. Sekian berita pagi Sabah. Budayakan norma baharu, pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Sharon, salam sejahtera. Mereka kan sedang menyanyi lagu negaraku. Kenalah berdiri sebagai tanda hormat. Itulah salah satu cara tunjuk rasa sayang pada lagu negaraku. Ha, tu. Rumah Indah nak bila dah?
Salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 27 Ogos bersama saya Debbie Amanda Padan. Masyarakat di Taman Tunku dan Taman Jelita di bawah Dewan Undangan Negeri Lambir bakal menikmati pelbagai kemudahan dengan terbinanya Pusat Komuniti Bersepadu bernilai RM6 juta. Menyatakan berita gembira itu, Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, projek ini dijangka siap tahun hadapan. Patinggi Abang Johari memberitahu antara kemudahan yang dirancang di kedua-dua perumahan tersebut ialah pentas berbumbung, gelanggang futsal dan Dewan Masyarakat. Beliau juga turut mencadang penambahan pembinaan rumah mampu milik di Taman Tunku hingga ke kawasan Tukau untuk memberi peluang penduduk memiliki kediaman sendiri. Ketua Menteri berucap pada Majlis Pecah Tanah Pusat Komuniti Bersepadu Taman Tunku dan Taman Jelita di Miri. Sementara itu, Adun Lambir Ripilamat memberitahu fasa pertama pembinaan projek ini akan dilaksanakan dalam tempoh terdekat. Buat penambahbaikan, iaitu antaranya ialah kita perlukan pondok kios polis, mini gymnasium, playground untuk kanak-kanak. Lepas itu jogging track, seluruh kawasan ini dan juga cycling track. Oleh yang demikian, kita buat kiraan kita memerlukan keseluruhan projek ini nilainya RM6 juta. Hadir sama Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin serta Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Julahi Narawi. Usahawan perlu memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas perniagaan pada masa sama, mempertingkat penguasaan bahasa Inggeris sebagai kemahiran berkomunikasi di alam maya. Saranan itu disuarakan oleh Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, terutama kepada usahawan luar bandar yang mahu berjaya dalam platform tersebut. Jelas Dato' Amar Awang Tengah, teknologi telah mengubah kitaran perniagaan menjadikan peluang perniagaan lebih terbuka dan berupaya meneroka pasaran antarabangsa. Mengulas mengenai penguasaan berkomunikasi bahasa Inggeris, menurutnya bahasa yang banyak digunakan dalam teknologi justru menguasai bahasa asing atau bahasa lain seperti Mandarin amat digalakkan dan menjadi satu kelebihan. Bagi memperkasa platform digital, kerajaan negeri telah memperuntukkan RM1 bilion untuk mempertingkat sistem komunikasi di negeri ini. Beliau berucap merasmikan program keusahawanan teknik menjana pendapatan melalui platform teknologi digital di Lawas. Program anjuran Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak ini dihadiri kira-kira 200 orang peserta. Rata-rata peserta yang ditemui berpuas hati dengan program yang dianjurkan. Peniaga-peniaga dapat mempromosikan perniagaan dorang. Kalau sebelum ni perniagaan tu secara kedai fizikal, sekarang dorang boleh mempromosi secara maya lah. Kita boleh memperkembangkan kita punya bisnes sampai ke luar. Luar selain Malaysia, rasanya macam seluruh tempat. Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak, Tekun dan Agrobank antara agensi yang mengambil bahagian dalam program sehari itu. Pembinaan 5 buah sekolah antarabangsa di Sarawak yang telah diumumkan sebelum ini tidak akan dibina secara serentak. Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Dato' Sri Michael Manin Jawong berkata, hanya sebuah sekolah akan dibina terlebih dahulu sebelum pembinaan sekolah yang seterusnya dilakukan, iaitu 2 atau 3 tahun kemudian. Dato' Sri Michael Manin memberitahu setiap sekolah antarabangsa bakal mempunyai kapasiti seramai 500 pelajar. Menurut beliau, Majlis Pelancaran Pembinaan Sekolah Antarabangsa yang pertama sepatutnya diadakan pada 6 Ogos lepas, namun terpaksa ditangguhkan ekoran pelaksanaan kawalan pergerakan antara zon berstatus kuning, merah dan hijau ketika itu kerana peningkatan kes COVID-19 di Sarawak. Sarawak sebelum ini mengumumkan 5 buah sekolah antarabangsa berkonsepkan asrama penuh akan dibina, iaitu 2 di Kuching dan 1 masing-masingnya di Bintulu, Sibu dan Miri. Dato' Sri Michael Manin berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Penyampaian Baucer Bantuan Pakaian Seragam Sekolah bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Terbeduk di Sekolah Menengah Kebangsaan Tebekang Serian. Dalam pada itu, beliau turut memberitahu Pusat Sains Singapura dipilih sebagai konsultan kepada projek pembinaan Pusat Sains di Sarawak. Perkara
negara tersebut telah dipersetujui oleh Kabinet Negeri dan juga bekas Menteri Pendidikan Singapura Ong Ye Kung. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Michael berkata seramai 200 orang pensyarah Institut Pendidikan Guru seluruh negara terlibat dalam melatih guru tahun 1 bagi melaksana dan memperkasa pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris PPSMI di negeri ini. Katanya, Sarawak membelanjakan 10 juta ringgit untuk tujuan itu. Beliau berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan yang memberikan sokongan dalam memastikan kejayaan pelaksanaan PPSMI di Sarawak. Kelewatan pembayaran allowance khas COVID-19 kepada petugas Barisan Hadapan Perubatan sejak Mei lepas disebabkan kerajaan negeri belum menerima senarai nama yang telah dikemaskini oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Sri Dr. Sim Kui Hian memberitahu pihaknya telah dimaklumkan oleh JKNS bahawa senarai nama perlu dikemaskini sebelum diserahkan kepada kerajaan negeri untuk pembayaran allowance. So what happened is the name list has to come from Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak before we can pay. Because otherwise you keep on paying those people in March, then later on you got more and more area in April, you got a lot of area get involved, so those people will get missed out. So the name list has to come from Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Dato' Sri Dr. Sim memberitahu demikian sebagai kenyataan balas kepada Ahli Parlimen Bandar Kuching Dr. Kelvin Yee Lee Wen dalam portal berita baru-baru ini mengenai kelewatan pembayaran allowance khas COVID-19 sebanyak RM300 oleh kerajaan negeri kepada petugas perubatan. Beliau turut menangkis dakwaan bahawa kelewatan pembayaran itu disebabkan oleh kerajaan negeri tidak mempunyai sumber kewangan mencukupi, namun pembayaran akan dibuat setelah mendapat senarai nama terkini petugas perubatan daripada JKNS. Dato' Sri Dr. Sim ditemui pemberita selepas Majlis Perhimpunan Bulanan Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak di Tabuan Jaya, Kuching. Kementerian Pengangkutan dicadang mewujudkan Hari Tanpa Alkohol sebagai kempen meningkatkan kesedaran tentang keselamatan memandu. Menyuarakan cadangan berkenaan, Ahli Parlimen Hulu Rajang Dato' Wilson Ugak Kumbong berkata, jika Kementerian Kesihatan berjaya dengan kempen larangan merokok di tempat awam, sudah tiba masa Kementerian Pengangkutan memperkenalkan kempen tersebut dengan mengenakan kompaun kepada pesalah. Dato' Wilson berkata demikian ketika membahaskan pindaan ke atas Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 berkaitan dengan kesalahan pemanduan di atas jalan raya termasuk kesalahan memandu di bawah pengaruh alkohol di dalam rang Undang-Undang Pengangkutan Jalan Pindaan 2020 di Persidangan Dewan Rakyat di Kuala Lumpur. Tambah Dato' Wilson lagi, kempen kesedaran tersebut perlu dibuat secara menyeluruh serta mudah sampai ke kawasan pedalaman. Beliau mencadangkan agar medium publicity yang digunakan merangkumi media cetak dan elektronik, terutama di stesen-stesen radio tempatan, memandangkan radio merupakan medium komunikasi yang amat efektif di kawasan pedalaman Sarawak. 35 buah lampu limpah bernilai lebih RM200,000 akan dipasang di kawasan Taman Sepakat Jaya di Kuching. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Demak Laut Dr. Hazlan Abang Hibni berkata, inisiatif di bawah program Bandar Selamat yang dilaksanakan Dewan Bandaraya Kuching Utara ini bertujuan mengurangkan kadar jenayah di kawasan berkenaan. Dr. Hazlan memberitahu ia sekaligus mewujudkan suasana yang lebih kondusif dan selamat. Dengan pencahayaan yang baik, beliau berkata kadar jenayah dalam kalangan penduduk akan berkurangan dan dapat mewujudkan zon komuniti selamat di kawasan Sepakat Jaya. Beliau memberitahu demikian pada majlis penyerahan lampu limpah padang futsal Taman Sepakat Jaya di Demak Jaya, Kuching. Dalam pada itu, beliau turut menyenaraikan beberapa projek pembangunan di kawasan seliaannya seperti projek Baik Pulih Dewan, projek membina pusat komuniti dan projek membaik pulih padang futsal di bawah projek program transformasi luar bandar RTP. Projek pembangunan ini bagi mewujudkan suasana yang lebih praktikal dan selamat dalam kawasan Demak Laut.
Lepasan sijil pelajaran Malaysia dan sijil tinggi persekolahan Malaysia dari keluarga B40 yang telah mendapat tawaran ke Universiti Awam dan institusi pengajian tinggi awam digalakkan memohon hadiah galakan ke institusi pengajian tinggi IPT Yayasan Sarawak. Pengarah Yayasan Sarawak Azmi Bujang berkata, di bawah hadiah galakan tersebut, wang tunai RM1,000 untuk tawaran melanjutkan pendidikan di dalam negeri dan RM1,500 bagi tawaran di Semenanjung atau Sabah. Azmi Bujang memberitahu antara peringkat pengajian yang layak ialah matrikulasi atau asasi, diploma atau ijazah dan institut latihan kemahiran. Hadiah galakan tersebut hanya diberikan kepada penuntut di semester 1 sahaja. Azmi menyatakan demikian pada majlis penyampaian baucer pakaian seragam sekolah Yayasan Sarawak bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Tebedu di Sekolah Menengah Kebangsaan Tebakang di Serian yang dirasmikan oleh Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Datuk Seri Michael Maninjawung. Beliau turut mendedahkan Yayasan Sarawak memperuntukkan sejumlah RM5.235 juta bagi bantuan itu untuk tahun ini. Ia telah dan bakal memanfaatkan seramai 26,175 murid dan pelajar dari keluarga B40. Bagi bahagian serian sahaja, seramai 1,800 murid dan pelajar layak menerima bantuan tersebut melibatkan peruntukan RM360,000. Para penerima akan menerima bantuan tersebut menggunakan kaedah pemberian baucer berjumlah RM200 seorang yang boleh ditebus di kedai-kedai terpilih. Sekian berita pagi Sarawak. Jangan lupa ikuti sambutan Hari Kebangsaan 2020 peringkat negeri di Bandar Simanggang Isnin ini menerusi platform media sosial Kerajaan Sarawak. Saya Debbie Amanda Padan. Kita jumpa lagi.